Hai semua, selamat datang ke Syarul Hasan Channel, platform perkongsian tips bahasa badan dan motivasi untuk kejayaan dan kebahagiaan. Topik kali ini, saya akan kongsikan satu topik hangat, bagaimana nak bezakan rakan sejati dan juga rakan yang toksik. Kerjaya saya sebagai seorang kaunselor telah menemukan saya dengan pelbagai isu yang dibawa oleh klien sepanjang tempoh sesi kaunseling. Jadi salah satu yang semakin kerap berlaku sejak akhir-akhir ni ialah mengenai persahabatan. Ada macam-macam isu. Ada isu ditipu rakan lah, ada yang dipergunakan oleh rakan kongsi lah, kawan makan kawan lah. Itu belum lagi isu yang serius seperti kawan yang ada isu mental ataupun kes lari selepas rakan tadi setuju jadi penjamin. Kau dapat macam ni haru. Yang stres lepas jumpa kawan yang dah lama tak jumpa pun ada. Sebab apa? Sebab kawan tadi datang nak jumpa kita bukan nak tanya khabar, tapi nak promote produk. Sebenarnya, dalam perjalanan yang dikenali sebagai kehidupan ini, kita bukan setakat bertemu dengan rakan yang sering memberi sokongan, yang suka memberikan galakan kepada kita, tetapi ada juga rakan yang melihat kita ni sebagai peluang untuk meraih keuntungan peribadi. Dapat lagi kalau kita ni lubuk duit. Baik, persahabatan yang dibina dengan seseorang bukan setakat mempengaruhi kita secara fizikal, tetapi secara psikologi juga. Sedikit sebanyak ia memberi kesan kepada emosi dan tahap kesihatan mental kita. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh mengenai topik kali ini, bagi yang baru mengikuti saya di channel ini, saya ingin mengajak anda untuk menekan butang subscribe yang terdapat di bawah video ini. Selepas anda menekan butang subscribe, anda akan nampak gambar loceng di sebelahnya. Tekan juga gambar loceng tadi supaya anda akan menerima notifikasi dan tidak akan terlepas tips-tips menarik yang saya akan kongsikan di dalam channel ini. Usah risau, tak ada charge pun. Dalam kehidupan hari ini, sebenarnya adalah satu rahmat jika kita dapat bertemu dengan rakan yang sejati. Susah sebenarnya nak mencari rakan sejati. Jadi, dalam topik kali ini, saya akan kongsikan 4 perbezaan rakan sejati dan juga rakan toksik. Pertama, rakan sejati akan melindungi kita, akan menyokong kita apabila kita berada dalam kesusahan. Mereka ini akan sentiasa mengambil berat mengenai kita, terutamanya ketika memerlukan sokongan yang amat sangat. Selalunya, rakan yang sejati ini mempunyai satu kelebihan, iaitu empati yang bagus dan selalu menawarkan sokongan emosi di saat kita memerlukan payung untuk berteduh. Kebiasaannya juga, rakan yang sejati ini adalah pendengar yang baik dan tak kisah pun dengar luahan kita berjam-jam lamanya. Kalau kita telefon pukul 2-3 pagi pun mereka tak ada masalah, masih boleh melayani kita dengan baik. Tapi beza dengan rakan yang toksik, rakan yang toksik ni adalah jenis rakan yang suka mengambil, jenis banyak meminta-minta tetapi kurang memberi. Mereka hanya melihat kita ni apa yang mereka boleh raih untuk diri sendiri dan sentiasa mengukur persahabatan berdasarkan apa yang boleh diambil dari persahabatan yang dibina. Jadi jangan terkejutlah jika rakan toksik ni adalah jenis yang kerap mengira bantuan yang pernah mereka hulurkan dan mereka juga kerap minta balasan sehingga membuat kita pula yang rasa serba salah. Haru kalau dapat kawan macam ni. Kedua, rakan yang baik adalah yang boleh dipercayai dan menerima kita seadanya. Persahabatan yang dibina bersama dengan mereka ni adalah tulus dari hati dan mereka tidak akan berganjak ataupun berundur dari persahabatan yang telah dibina. Contohnya lah, katakanlah kita tercedera sama ada fizikal ataupun kita sedang melalui isu kesihatan mental. Mereka lah yang akan sentiasa bersama dengan kita. Pendek kata, mereka ni adalah rakan yang easy going dan tidak judgemental. Manakala rakan yang toksik pula adalah rakan yang suka puji kita. Tapi di depan aja, tapi di belakang mereka lah yang kuat menghentam, kuat mengutuk dan kuat membawang tentang kita. Jadi senang kata mereka ni talam dua muka lah. Di hadapan kita pijak semut pun tak mati, tapi di belakang kita Masya Allah. Jadi pendek kata, mereka ni adalah rakan yang tidak jujur dan hanya akan cakap apa yang kita mahu dengar sahaja. Jadi kesannya di sini, mereka tak membantu kita pun walaupun mereka sedar
apa akibatnya jika kita buat kesilapan yang salah, dan ini akan membuatkan kita sentiasa membuat keputusan yang salah dan mengecewakan di kemudian hari. Ketiga, rakan sejati adalah bersifat matang dan bertanggungjawab. Mereka ni adalah sahabat yang sentiasa mahukan kita menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Mereka akan mendengar, mereka akan cuba memahami hujah yang kita sampaikan, dan kemudian barulah mereka respon. Jadi sebab itu, ada masanya conversation kita bersama dengan rakan yang sejati ini boleh berlaku dengan ke arah yang lebih mendalam lagi, lebih deep orang kata. Jadi kalau kita nak tahulah sama ada rakan yang kita ada sekarang ini adalah rakan yang sejati, cuba tanya pada diri, adakah mereka ini selalu respon ataupun selalu memberikan maklum balas yang baik ketika kita share masalah dengan mereka? Adakah mereka bersabar? Adakah mereka berempati setiap kali mendengar pengeluahan kita ketika kita bersama dengan dia? Berbeza pula dengan rakan yang toksik pula, yang mana rakan yang toksik ni cenderung bertindak melulu dan tidak matang. Mereka ni mudah kata senang menarik kita ke arah situasi yang tidak selesa, dan akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari. Keempat, rakan yang sejati begitu sayang akan persahabatan yang telah terbina antara dirinya dengan kita. Jadi katakanlah kita berdepan dengan isu kesihatan mental. Mereka akan sentiasa memberi sokongan dan akan sentiasa memantau perkembangan kita. Jadi mereka akan ikuti setiap fasa pemulihan kita dengan baik, dan mereka tak akan paksa kita untuk mempercepatkan recovery sebab mereka tahu kita memerlukan masa untuk recovery. Jadi kalau kata kita raih kejayaan pula ataupun rasa bahagia, mungkin menang hadiah, dapat anak dan sebagainya, mereka adalah orang yang akan meraihkan kita, dan mereka ni tak lokek dengan ucapan tanya. Bukan setakat cerita happy saja mereka akan bersama kita. Kalau kita melalui kesedihan pun, seperti kita mungkin kehilangan seseorang, mereka lah akan menemani kita, sentiasa bersama dengan kita untuk memastikan kita sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Mudah kata, rakan yang sejati bukanlah setakat menceritakan kebaikan kita, tetapi juga sentiasa mengangkat kualiti kita di hadapan orang lain. Berbeza pula dengan rakan yang toksik, yang mana mereka cenderung beri harapan palsu. Senang kata, cakap tak serupa bikin. Mereka ni kerap berjanji dengan kita, tapi masalahnya janji yang mereka tawarkan ataupun ucapkan sentiasa dimungkiri. Jadi kalau nak test, cuba kita ingatkan kawan kita tadi janji atau bantuan yang mereka pernah tawarkan dulu. Cuba lihat respon mereka. Adakah mereka ni akan cuba tunaikan janji ataupun banyak beri alasan kepada kita? Jadi, berdasarkan perkongsian 4 perbezaan tadi, cuba kita fikirkan siapa rakan kita dalam kelompok yang boleh kita berikan dalam kelompok rakan sejati ataupun rakan yang toksik. Yang mana paling ramai? Rakan yang sejati ke atau rakan yang toksik? Memanglah benar manusia ni bukanlah semuanya sempurna. Namun sedikit sebanyak kita boleh membuat pilihan. Siapakah rakan kita yang boleh kita masukkan dalam kelompok positive circle, yang boleh berada bersama kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, baik dari segi fizikal, emosi dan juga mental. Berminat untuk saya kongsikan tips lagi pada masa akan datang? Tuliskan di ruangan komen di bawah video ini. InsyaAllah saya akan baca dan ulas pada siri video yang akan datang. Jadi klik pada butang subscribe dan jumpa lagi pada masa akan datang.